Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan bacaan kita pada hari ini, saya nak mencadangkan supaya kita habiskanlah cerita tentang karuk maruk, tentang apa semua sekali ini. Sebab kalau kita follow pun 2-3-4 minggu lagi tidak ada benda yang dapat kita bawa balik lah. Tak ada benda yang kita boleh take away. Kerana cerita ni melanjut-lanjut, misalnya pada mungkin saya akan ringkaskan sikit. Kalau lepas tu kita pergi cepat-cepat kepada huraian tentang tamadun Badawi. Itu lebih lebih apalah. Jadi yang ni mungkin saya pun tak tahu macam mana bacaan kita pada hari ini. Saya apalah. Tutup pintu dulu, cucu duk main kat luar. Ada bab tu bab 2 tak? Ya. Ya, bab 2. Nanti hari ni, tapi hari ni kita habiskanlah dulu sini. Kita bagi cepat. Setuju kan? Setuju dah? Setuju. Assalamualaikum, Tok Mut. Salam, ya. Tok Mut dah baca sampai habis kan? Sampai ya. ke bab 2. Sampai ujung tu lah. Saya baca sepintas lalu gitulah. Okey. Boleh. Ya. Kalau apa-apa kita baca dan kalau apa-apa kita tanyalah kan. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minggu lepas kita cerita tentang orang yang macam-macam ni. Orang yang melihat kepada air dalam mangkuk, apa-apa semua sekali. Kemudian melihat dalam cermin, kemudian sebagainya. Hari ini pula mengenai orang yang dia mengenai pantang larang. Misalnya dia kena وهو ما يحدث من بعض الناس من التكلم بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان والفكر فيه بعد مغيبة. Jadi dia kata orang ni, ini sejenis manusia ni bila dengar burung ke, dengar sunuh ni maknanya macam orang mendayu-dayu tu mendayu-dayu maknanya burung-burung yang mendayu-dayu atau hayawan binatang-binatang lain. Jadi ini dia kata dia pun mengambil arti daripada benda-benda ni, wa hiya quwwatun fin nafsi tab'athu halal harsi wal fikri fima zujra fihi min mar'i aw masmu'. Jadi dia cuba faham daripada gejala-gejala ini berasaskan kepada kekuatan dalam diri dia lah. Jadi wa takunu quwwatuhu al-mukhayyalah kama qaddamnahu, macam yang lepas lah. Fa yab'athuha fil bahthi musta'inan bima ra'ahu aw sami'ahu fa yu'addihi dhalika ila idrakim ma. Ini dia cuba dengan menggunakan kekuatan kerohanian dia, maka mungkinlah dia boleh faham sedikit sebanyak kama taf'aluhul quwwatul mutakhayyila fil naumi, sebagaimana orang yang dapat faham dalam masa dia tidur. Wa 'inda rukudil hawasi tatawassatu bainal mahsutul mar'i fi yaqazatihi wa tajma'uhu ma'a ghaflatihi fayakunu anha ar-ru'ya. Orang kata macamlah dia kata dia ada rukudul hawas. Masa kita punya panca indera itu tidak begitu aktif. Kerana kita mengantuk ke, nak tidur ke, maka itu kita katakan jaga-jaga tidur-tidur ayam. Masa orang tidur ayam ni adalah
benda-benda yang dia apa semua sekali. Kemudian al-majanin, orang gila. Ini dia cerita orang gila ni. Dia kata nufusuhum natiqah dha'ifatut ta'alluq bil badan. Apa tu, dari segi kejiwaannya, nufus natiqah ni jiwa yang boleh faham lah. Dha'ifatut ta'alluq bil badan, tidak mempunyai atau mempunyai hubungan yang sangat apa tu lemah dengan tubuh dia, kerana mazaj dia, fi'il perangai dia tu sudah ubah, dan ruh hayawani dia dan jiwa kebinatangan dia yang mana jiwa manusia dia tu fiha fatakunu nafsuhu ghaira mustaghriqa fil hawas, maka dia tidaklah 100% berada dengan dia punya apa tu al-hawas ataupun tu indra, panca indra. Jadi inilah kemudian dia pun bercakap bla 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 sebagainya. Fa idza asabahu dzalika takhabbut wa rubbama zahamaha 'ala ta'alluq bihi ruhaniyatan ukhra syaitaniyah. Kadang-kadang dia merapu begitu, kemudian kadang-kadang dia merapu bercampur dengan ada pengaruh syaitan dalam diri dia. Tatathabbatu bihi wa tad'afu hadhi an mumani'atiha fa yakunu anhu takhabbut. Maka dia mengaruklah, merapu. Fa idza asabahu dhalika takhabbut imma li fasadi mazajihi min fasadi fi dhatiha aw li muzahamatin min an-nufus asy-syaitaniyah fi ta'alluqi ghaba an hassihi jumlatan فأدرك لمحة من عالم نفسه وانطبع فيها بعض الصور وصرفها الخيال وربما نطق على لسانه في تلك الحال من غير إرادة النطق. Maka gambaran-gambaran dalam diri dia tu sama ada original daripada diri dia yang tidak waras ataupun lahir daripada rasukan syaitan, maka dia maknanya intaba, lahirlah beberapa gambaran yang berasaskan kepada khayalan, dan kadang-kadang dia memperkatakan tentang itu dengan tanpa sedar dan tanpa apa tu niatnya, betul lah. Wa idraku haula'i kulluhum masyubun fihi al-haqq bil batil. Jadi kefahaman mereka ini, semua mereka ini adalah campuran antara kebenaran dan kebatilan. Li'annahu la yahsulu lahumul ittisal. Karena tidak ada hubungan pun antara mereka itu dengan alam maknawi. Wa in faqadul hissa illa ba'da al-isti'anati bit tasawwurat al-ajnabiyyah kama qarrarna. Walaupun kadang-kadang maknanya deria dia tu telah tidak berfungsi dan dia memahami sesuatu itu dengan melalui gambaran-gambaran yang berasaskan kepada benda-benda asing. Wa min dzalika yaji'ul kidhbu fi hadzal madarik. Berasas kepada inilah maka kefahaman-kefahaman seperti ini berasaskan kepada kidhb ataupun dusta. Kemudian sini dia cerita tentang al-arrafun. Macam tu jugalah tukang tilik. Jadi belum ni dia boleh cerita dah tukang tilik ni pun al-muta'alliquna bihadzal idrak wa laysa lahum dzalikal ittisalu. Maknanya mereka ini sebenarnya mengarut yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan alam maknawi. Fayusallituna al-fikra 'ala al-amri alladhi yatawajjahuna ilaihi wa ya'khuduna fihi bizanni wa takhmin. Agak-agak ya pakai gigi begitu ya. Jadi dia sendiri dia tahu dia bohong. Sebab dia hanya agak dan takut betul bohong kita lah. Binaan ala ma yatawahhamunahu min mabadi dzalika al-ittisal wal idrak. Dia rasa dia boleh melakukan hubungan dengan alam malakut ke, alam maknawi ke, alam rohani dan sebagainya. Wa yad'una bidzalika ma'rifatal ghaibi wa laysa minhu 'alal haqiqati. Sebenarnya mereka itu
mendakwa saja dia tahu benda-benda ala ghaib tetapi sebenarnya bohong. Itu. Wa hadha tahsilu hadhihi al-umur. Okey. Wa qad takallama 'alayha al-Mas'udi fi muruj al-dhahab fama asaba tahqiqan wala isaba. Dalam kitab Muruj al-Dhahab, Al-Mas'udi ada bercakap tentang hal-hal ini tapi cakap Mas'udi itu tak betul. Wa yadhharu min kalami ar-rajuli annahu kana ba'idan 'anil rusukh fil ma'arif fa nukhila ma sami'a. Allahu akbar. Dan jelaslah bahawa Al-Mas'udi ini orang yang tidak mempunyai ilmu yang mendalam. Kemudian dia hanya menukilkan apa yang dia dengar daripada ahli ilmu dan daripada orang-orang yang bukan ahli ilmu. Tak apalah. Ini macam parti-parti kita duk kelahi lah. Kita tak masuk campur lah. وهذه الإدراكات التي ذكرناها موجودة كلها في نوع البشر. Jadi cuba dia buat satu kesimpulan sementara. Kefahaman-kefahaman yang kita sebutkan ini ada semuanya dalam jenis manusia ini. فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في تعرف الحوادث ويتنافرون إليهم في الخصومات. Budak-budak ni pula tutup pintu dia mai duk buat penyinela pula. Faqad kana al-arabu yafza'una ila al-kahan fi ta'arruf al-hawadith wa tanafaruna ilaihim fi al-khusumat. Orang Arab dia kata sudah menjadi satu tradisi dia akan pergi kepada Tok Nujum tekan Tilik ini untuk mengetahui tentang apakah misalnya nasib perbalahan dia dan sebagainya. Ini kalau kita tengok, saya sempat tengok sampai habis cerita Antar Ibn Shaddad, iaitu seorang pahlawan negro, seorang pahlawan abdi, pahlawan yang menjadi pahlawan satu bangsa tetapi sampai ke akhir dia tidak diiktiraf sebagai pahlawan kerana dia berkulit hitam. Ini cerita ni sedap ni. Dan syair-syair dia dan sebagainya. Faqad kana al-arab yafza'una ila al-kahani fi ta'aruf al-hawadith wa tanafaruna ilaihim fil khusumat liyu'arrifuhum bil haqqi fiha, untuk mencari apa sebenarnya berada di sebalik alam ghaib itu. Wa fi kutubi ahli al-adab kathirun min zalika. Banyak dalam buku-buku sastra zaman jahiliah. Sebenarnya sastra zaman jahiliah ini adalah satu tingkat sastra yang amat tinggi sekali, yang macam kita tengok dalam syair, dalam mu'allaqat, syair-syair yang digantung di Kaabah itu. Sebab itu Quran turun dalam bahasa yang begitu tinggi sastranya. Washtuhira minhum fi al-jahiliyah Syekh bin Anmar bin Nazar, Wasatih bin Mazin bin Ghassan. Adalah nama-nama yang masyhur pada waktu itu. Syekh bin Anmar, Sutih bin Mazin, dan wakana yudraju kama yudraju thawbu wala azama fi. Ini cerita dia kata orang ni lah. Dia kata orang ni bukan, tak ada kau satu ni, tak ada ilmu pun. Wa min masyhuril hikayat anhuma ta'wilu ru'ya Rabi'ah bin Nas Ibn Rabi' bin Nas. Dia kata antara hikayat-hikayat masyhur yang diriwayatkan mengenai dua orang tokoh Tok Bomo ni ialah takwil mimpi Rabi'ah bin Nas. Saya pun tak tahu Rabi'ah bin Nas ni siapa dia. Ni dalam nota kaki ni pun ada orang memperbetulkan sikit sebutan yang dibuat oleh Ibn Khaldun ni berasal kepada sirah Ibn Hisham. Itu akademik mereka itulah. Wa ma akhbarahum bihi min mulkil Habasyah. Dia mentakwilkan mimpi Rabi'ah bin Nasr ini dan apa yang mereka itu cerita tentang nasib pemerintahan orang Habasyi di Yaman, orang Habasyah di Yaman, Eritrea lah Habsyah tu. Wa mulki Mudar min ba'dihim, dan kerajaan Mudar. Mudar ni ada sangkut paut dengan titihan Nabi ni. Wa zuhurin nubuwwah Muhammadiyah fi Quraisy, dan lahirnya Nabi Muhammad itu di pada Quraisy. Semuanya ini adalah disebut oleh tukang-tukang tilik pada waktu zaman jahiliah dan mentakwil, antaranya takwil mimpi Rabi'ah bin Nas.
wa ru'yal mubidan allati awwaluha Sati' lamma ba'atha ila Kisra Abdul Masih fa akhbini, nama orang juga tu. Maka satu ru'yal mubidan. Jadi dia tentang ada huraian, ada cerita tentang Kaisar Kisra di Abdul Masih fa akhbarahu, maka dia menceritakan tentang bagaimana kerajaan Farisi itu akan jatuh. Begitu juga Al-Arrafun. Ini disebut pula Al-Arraf ni tukang-tukang tilik, tukang-tukang wa kana fil arabi minhum kathirun wa dzakaruhum fi asy'arihim. Di zaman orang Arab ni banyak Arrafun itu tukang tilik ni, dan hingga kan disebut dalam syair mereka itu. Dia kata macam mana? Faqultu li'arrafin al-yamamati dawini fa innaka in dawaitani latabibu. Aku kata kepada tukang tilik Yamamah, ubatkan aku. Kalau kamu ubatkan aku, maka akan kamu menggelarkan kamu sebagai tabib. Itu sebagai itu. Ja'altu li'arrafil yamamati hukmahu wa arrafi najdin innahuma syafayani. Jadi saya menganggap tukang tilik Yamamah dan tukang tilik Najd itu sebagai orang yang bijaksana kerana kedua-duanya telah menyembuhkan saya. Faqala, maka kedua-duanya kata syafakallah wallahi ma lana bima hamilat minka dhuru. Sekarang ni orang kita ni banyak benar ni doa-doa kepada orang tua. Pada orang tanya hari ni, kadang orang bagi kan misalnya syafakallah, kata macam mana nak jawab, kemudian kata barakallahu fiik, nak jawab macam mana. Saya kata jawab terima kasih sajalah, tapi dia tak puas hati, dia nak jawab panjang macam itu juga. Itu sudah menjangkiti masyarakat kita sekarang ni, masyarakat yang mula nak selebai sikit, baguslah. Dan adalah Arraful Yamamah. Mana tu kata di Yamamah. Inilah Rabah bin Ijlah wa Arraf Najd al-Ablaq al-Asadi. Jadi wa min hadhil madarik al-ghaibiyah ma yaturid ba'd an-nas inda mufaraqatil yaqazah wal tibasihi bin naum. Ada juga benda-benda macam ni, memahami benda gaib ini apabila ianya suatu gejala itu lahir masa orang tu dia panggil tidur ayah jugalah, ataupun dalam keadaan kita dalam keadaan sebenarnya mamai, dalam keadaan mamai. Iltibasul yaqazah bin naum min al-kalam 'ala syai' alladhi yatashawwafu ilayhi bima yu'tihi ghaibu dhalika al-amr kama yurid. Jadi dia pun ikutlah tafsirlah, mengikut dia nak. Wala yaqa'u dhalika illa fi mabadi'in naum inda mufaraqatil yaqazati wa dhahabil ikhtibari fil kalam fa yatakallamu ka'annahu majburun. Orang tu cakap seolah-olah cakap yang tidak berasaskan kepada kehendak dia sendiri. Jadi dia nak cari juga rahsia. Mengapa cakap itu, apa tafsirnya? Macam tempat kita juga lah. Mengigau yang bunyi-bunyi itu tafsirlah. Wa kadzalika yasduru 'anil maqtulin inda mufaraqati ru'usihim. Begitu juga orang yang kena bunuh ni sebenarnya kadang-kadang dia bercakap bila kepala dia dipotong, dia bercakap wa awsati abdanihim, ataupun kena kat tengah badan, dia bercakap lagi masa dia duduk tengah mati tu. Walaqad balagna an ba'dil jababira az-zalimin. Ada cerita-cerita yang dipindahkan kepada kita daripada orang-orang raja-raja apa tu yang zalim, annahum qatalu man sajanuhum ashkhasan min sujunihim ashkhasan liyata'arrafu min kalamihim indal qatli awaqib umurihim fi anfusihim fa'lamuhum bima yastashbih. Allahu akbar. Dia kata ada orang maknanya pokok diktator besar lah, macam apa tu, diktator besar ni bunuh orang dalam penjara dia, sekadar dia nak dengar orang tu bila dibunuh apa dia cakap. Kerana apa dia cakap tu, dia nak cuba teka apa yang akan berlaku pada dia pada masa akan datang.
Wa dzakara Maslamah fi kitabil ghayati lahu fi misli zalik. Dalam kitab Al-Ghayah ada disebut oleh Maslamah anna adamiyan idza ja'ala fi dannin mablu'in bidahni sumsum wa makatha fi 40 yawman yughadhi bit-tini wal jud hatta yadhhab lahmuhu wa la yabqa minhu illa al-uruq wa shu'uni ra'sihi fayakhruju min dhalika ad-duhn. Ini kau ni, fayakhruju min dhalika ad-duhn fa hina yajifu alaihi al-awa yajibu ala kulli syai'in yus'al anhu min awaqibil umuril khassa wal ammah. Dia kata dalam kitab Al-Ghayah, cuba baca kitab Ghayah Ustaz. Maslamah dalam kitab Ghayah dia sebut ada orang kata manusia ni bila diletak dalam bekas yang penuh dengan minyak lenga, dia letak di situ selama 40 hari ni hak mati ni. Kemudian tidak mati lagi. Lenga tu bijan. Bijan lah, bijan. Bijan saya sebut lenga. Okey. Lenga tu Kelantan. Bahasa Kelantan lenga. Sim. Kemudian bila dia kata letak orang sini, bila duduk dalam bekas tu penuh dengan duhun, minyak bijan tadi 40 hari. Kemudian dia diberi makan dengan tin, buah tin dan buah jus. Jus nama dia, loz jus. Sehingga dia jadi kurus, tak ada habis apa dia daging pun tak ada, dan tinggal kulit dengan tulang lah. Kemudian akan keluarlah daripada body dia tu minyak. Bila minyak itu dikeringkan ke atas udara, maka dia boleh menjawab segala soalan yang ditanya kepada dia tentang masalah-masalah orang tertentu ataupun orang awam dan sebagainya. Kata Ibn Khaldun, wa hadza fi'lun min manakiri af'ali saharati lakin yufhamu minhu ajaibul alam insani. Inilah perbuatan-perbuatan karut yang dilakukan oleh puak-puak sihir. Walau bagaimanapun berasaskan kepada perbuatan ini, kita boleh faham bagaimana keajaiban alam manusia ni. Allahu Akbar. Macam mana kita nak habis hari ini? Wa minan nasi man yuhawilu husul hadha al-madrik al-mudraki al-ghaibi bir-riyadah. Setengah orang tu cuba memperolehi kefahaman alam ghaib ini bir-riyadah, dengan latihan. Fayuhawiluna bil mujahadati mautan sinaiyan. Ini ada orang nak bantah saya ni baca cepat. Takut menyebabkan dia rasa tak faham sebagainya, tak boleh ikut ke. Kalau rasa macam tu, bagi tahulah. Fa yuhawiluna bil mujahadati mautan sinaiya. Maka dia cuba jadi mati olok-olok. Mati sinai, dia mati yang tidak mati sebenar. Bi imatati jami'il qawal badaniyah, dengan mematikan semua kekuatan tubuh dia. Summa mahwi athariha allati talawwanat bihan nafs, kemudian menghapuskan segala kesan-kesan kekuatan fizikal yang boleh mewarnakan kejiwaan dia. Summa taghziyataha bidzikri litazdada quwwatan fi nash'iha, kemudian dia isikan badan dia tu dengan zikir-zikir kerana supaya dia lebih kuat dari segi apa ni orang kata macam orang petapa lah ni. Wayah suruh ya. Di Kelantan ada ni dulu. Misalnya Datuk kepada Datuk Dasuki. Banyak Asra Wajdi, dia buat kubur Boleh kita tengok Agila ni pun ada, dia buat kubur, dia duduk dalam tu lah. Macam mati lah. Dia panggil gapo tu? Tok gapo nama tu? Perbuatan tu. Amanah tasawuf ni. Amanah tasawuf ni. Dia jadi jenazah. Soalan jenazah dia. Jadi seolah-olah dia ni mati dah.
Oh, ni Ibn Khaldun tak suka macam ni. Wa yahsunu dhalika bi jam'il fikri wa kathratil ju'. Dengan cuba berfikir dan lapar betul-betul. Wa minal ma'lum 'alal qat'i annahu idza nazala al-maut bil badan dhahaba al-hissu wa hijabuhu. Dikata sebagaimana kita tahu, bila tubuh manusia ni mati, indera dia akan hilang dan hijab ataupun benda yang mendindingkan dia daripada alam ghaib itu hilang. Wattala'atin nafsu ala dhatiha wa alamiha fayuhawiluna dhalika bil-tisabi. Jadi dia kata, kalau mati jadi macam ni, maka saya nak matikan diri saya. Nak jadi orang mati. Walaupun tidak sebenar, liyaqa' lahum qabla al-mauti ma yaqa' lahum ba'dahu wa tattali'an nafsa 'ala al-mughibat. Untuk tujuannya untuk nak faham tentang alam ghaib. Dan antara latihan ini latihan sihir. Satu. Tak apalah. Saya nak langkah satu paragraf ni. Wa ammal mutasawwifah. Ni nak suruh kami marah ni. Wa ammal mutasawwifah fariyadatuhum diniyatun wa ariyatun. Maknanya dia kata orang-orang tasawuf ni dia punya exercise latihannya berasaskan agama. Wa ariyatun maknanya khayalan agama, sampai khayalan agama an hadhil maqasidil madmumah, berasaskan tujuannya tak betul lah. Wa innama yaqsiduna jam'a al-himmati wal iqbali 'ala Allah bil kulliyah. Dianya sebenarnya naklah mendekatkan diri kepada Allah, liyahsul lahum azwaqu ahli al-irfan wa tauhid, untuk ada ada rasa ahli al-irfan, orang yang arif dan sebagainya, ahli tauhid. Wa yaziduna fi riyadatihim ila al-jam' wal ju'. Kemudian di samping dia punya latihan exercise itu, dia berlapar dan sebagainya. Atau dia tu bidzikri, dia makan melalui zikir dia. Dia zikir-zikir dia macam dia makan. Fa biha tatimu wajhatuhum fi hadhihi ar-riyadah li'annahu idza nasha'at an-nafsu 'ala dzikri kanat aqrabu ila al-irfan ila Allah billah. Dia kata bila jiwa itu subur, berkembang dengan berasaskan kepada zikir, maka dia jadi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada cerita lah. Cerita apa ni? Ada zikir yang sebenar ni. Dia kata bila dia berzikir tu dia tak perlu makan. Maka zikir tu boleh mengenyangkan mereka. Itulah. Dakwaan lah. Ini yang dia disebut oleh Ibn Khaldun sini ni. Kita tak tahu benda tu betul ke tidak. Kecuali kita buat, kita tahu. Iyalah. Wa idza ariyat ani dzikri kanat syaitaniyah. Dia kata puak-puak mutasawwif ni, satu zikir dia tu ialah untuk menjadikan makanan dia. Bila dia tak berzikir, maka gelagat dia tu jadi gelagat syaitan. Ini yang kepentingan zikir bagi orang tasawuf masa dia buat exercise itu. Wa husulu ma yahsulu min ma'rifatil ghaibi wat tasarruf li haula'il mutasawwifah innama huwa bil ardi la yakunu maqsudan min awalil amri. Jadi ya bagi orang tasawuf, dia kata terjadinya dia mengetahui alam ghaib itu dan sebagainya sebenarnya berlaku dengan tidak disengajakan. Pada peringkat awalnya dia sengaja-sengaja nak mendekatkan diri kepada Allah. Saya nak perbetul satu lah. Ya. Sufi lain. Mutasawwifah lain. Ni jadi dia mutasawwifah ni sufi jadian ni. Okey. Pok hok tunjuk-tunjuk dia tasawuf ni okey. Ada sampai berbogel lah macam. Ni mutasawwifah lah, ni bukan sufi. Bukan sufi, ni mutasawwifah.
Terima kasih. Kemudian mula-mula ni dia nak juga orang mutasawwifah ni makna pun okey juga tu nah. Dia orang tak sampai peringkat tapi dia nak pergi juga. Mula-mulanya dia nak mendekat kepada Allah. Jadi itu. Kemudian fahum yaqsuduna bi wijhatihim al-ma'bud la li syai'in siwahu. Pada peringkat awalnya dia berniat untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasala fi athna'i dzalika ma yahsulu fa bil 'irdi wa ghairu maqsudin lahum. Maka kalau terjadi dia dapat memahami benda-benda yang apa tu, benda-benda yang maknawi, yang apa tu, kasyah sebagainya tu, wa katsirum minhum, jadi itu bukan dia sengajakan. Wa katsirum minhum yafirru minhu idza urida lahu. Ada juga bila nak nampak benda-benda maknawi tu dia tak sih, dia lari berhenti ke sebagainya. Wala yahfilu bihi, dan tidak mengalu-alukanlah. Wa inna ma yuridullahu li dzatihi la li ghairihi. Dia hanya suka kepada nak mendekatkan diri kepada Allah sahaja. Wa husuli dzalika lahum ma'rufun wa yusammu ma yaqa'u lahum min al-ghaibi wal hadith ala al-khawatir farasah wa kashfan. Kasyah tadilah yang awak sebut tadi. Wa ma yaqa'u lahum min at-tasarrufi karamah. Dan ada juga boleh kita sebut sebagai karamah. Wa laysa syai'un min dzalika binakirin fi haqqihim. Kita boleh nafi juga lah. Nampaknya dia kata kok mana pun walaupun orang ni dia mula-mula tadi dia segan sikit, tapi dia kata kita jangan nafikanlah mutasawwifah ni juga sebagai orang yang boleh kita anggap sebagai orang yang baik juga lah. Ada ulasan tak? Tak ada. Okey. Tak ada. Mana Syekh? Ada ulasan tak ataupun orang lain? Ada ni? Okey. Waqad dhahaba ila inkari Abu Ishaq al-Asfaraini wa Abu Muhammad bin Abi Zaid al-Maliki fi akhirin. Dia kata Abu Ishaq al-Asfaraini dan Abu Muhammad bin Zaid al-Maliki menolak golongan mutasawwifin ini, orang yang menekan dirinya menjadi tasawuf, firaran min al-tibasil mu'jizati bighairiha. Karena nak mengelak daripada keliru sama ada apa yang terjadi pada dia tu jizat ke atau benda lain. Wal mu'awwalu alaihi indal mutakallimin usulut tafriqah bitahaddi wa huwa kafir. Tapi bagi golongan ulama mutakallimin, ulama tauhid, dia kata tak, kita boleh bezakan di antara kelebihan mutasawwifin dengan mukjizat Nabi ini. Dengan at-tahaddi, maknanya kalau gejala itu tahan diuji, maka itu adalah mukjizat. Tapi kalau tak tahan diuji, itulah benda-benda lain tu. Waqad thabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna fikum muhaddatsin wa inna minhum Umar. Dia kata Nabi, ada hadis Nabi ini, dia kata maknanya Nabi menerima hakikat bahawa ada orang yang boleh sampai ke peringkat tu, tapi gejala yang lahir pada dia tu bukanlah mukjizat. Dia sebut muhaddath, orang yang pembaharuan, ya, orang yang maknanya orang-orang yang nak kata jadi kita kena pergi jauh sikitlah. Muhaddath dalam bahasanya, muhaddath ni orang yang memperbaharukan. Kalau muhaddis tu orang meriwayatkan hadis. Okey, ada satu riwayat lain. Wa qad wasa'a lis-sahabah, terjadi kepada Okey. Terjadi kepada zaman sahabah min zalik waqa'i' ma'rufah tashhadu bidzalika. Pada zaman sahabah, telah berlaku beberapa peristiwa yang terkenal. Ia boleh kita jadi saksi, menjadi hujah pada ini. Fi mithli qaumi Umar radhiyallahu an ya sariyatul jabal. Jadi dia iaitu dia kata kepada Sariyah bin Zanim,
yang pada waktu itu qaidan ala ba'd juyushil muslimin bil Iraq ayyam al-futuhat. Pada hari-hari pembukaan negara Islam ni zaman apa ni, zaman sahabah lagi ni, zaman Umar. zaman Umar. Umar tu macam khutbah. Dia bagi arahan. Al-Jabal. Okey. Dia kata ya Sariyatul Jabal. Maknanya nak kalah ni kamu pergi itulah, pergi belinda bukit dengan bukit itulah. Wa tawarrata ma'al musyrikin fi mu'tarikin wa hamma bil inzam. Dia nak kalah dah. Dia tiba-tiba saya duduk khutbah tu, ya Sariyatul Jabal. Sariyah, ya Sariyah al-Jabal. Sariyah, bukit. Wa kana bi qurbihi jabalun yatahayyazu bihi ilaihi. Dekat dengan Sariyah tu ada bukit, yatahayyazu bihi, dia melincul sikit dari bukit tu. Farafa'a li Umar dzalika huwa yakhutubu 'ala al-minbar bil Madinah. Macam tak kami kata tadi, fanadahu ya Sariyah hunakal jabal wa sami'ahu Sariyah. Sariyah duk perang di Iraq tu, dengar apa yang Umar kata di Madinah ni. Wa huwa bimakanihi wa ra'a syakhsuhu wal qissatul ma'ruf. Dia tengok Umar kata kepada dia. Maknanya ini orang-orang yang ada kebolehan macam tadilah. Dan berlaku juga kepada Abu Bakar. Abi Bakar fi wasiyatihi Aisyah, dia tahu tentang fi sya'ni ma nahallaha min awsuqit tamri nahala. Masalah ada Aisyah untuk dia beri satu gantan tamar kepada Aisyah dalam kebun dia. Thumma nampaha fi juzatihi, dia kata al-juzal ni, dia kata qit'ah, dia kata bagi-bagilah, begitulah, bagi-bagi. Bagi-bagi dengan keluarga kita, waris-waris kita. Panel kata Aisyah, innama huma akhuka ukhtaka. Kata Abu Bakar lagi, innama huma akhuka ukhtaka. Dia kata bagikan ada pupuk adik apa semua sekali. Faqalat Aisyah, dia kata aku hanya ada Asma saja ya, adik-beradik macam mana? Adik-beradik ramai tu. Faqala inna dha batnin bint Kharijah araha jariyah. Dia kata tu dalam perut Kharijah tu, nama Kharijah nama orang, aku tengok anak dia tu perempuan. Jadi itu nak ceritanya, Abu Bakar pada waktu itu boleh tengok dalam perut tu anak tu perempuan. Jadi kalau sekarang ni tidak masalah. Dah. Pakai anak jariyah, maka bila lahir lepas tu ternyata anak tu perempuan. Waqa'a fil muwatta' fi babi ma la yajuz min an-nahli. Ini cerita apa tu? Cerita apa tu, Sultan Mahmud akak dijual ke? Dia belah perut bini bini panglima dia tu, budak lah duduk makan buah nakah. Pakai anak jariyah. Wa mithlu hadhihi al-waqa'i' kathiratul lahum wa liman ba'dihim min as-salihin. Hal seperti ini terjadi kepada orang lepas tu semua sekali, wa ahli al-iqtida' lah. Orang salihin dan orang-orang yang diikuti, yang menjadi pemimpin orang. Illa an ahla tasawuf yaqulun. Tapi orang tasawuf berkata, orang tasawuf, bukan mutasawwif tadi. Orang tasawuf berkata, innahu yaqillu fi zamanin nubuwah. Orang macam tu sudah menjadi kurang pada zaman Nabi. Idla yabqa lil muridi halatan bi hadratin nabi. Karena murid orang seperti itu tu orang tidak lagi hirau kepada dia pada masa Nabi ada. Jadi orang duk memberi pada Nabi lah. Hatta innahum yaqulun innal murid idza ja'a lil madinatin nabawiyah yuslabu haluhu ma dama fiha hatta yufariquha. Nugenyeh orang sehingga dia meninggalkan tasawuf dia. Wallahu ya rabbul. Siapa dia tu? Pada zaman Nabi tu, dia tak ada nak minat jadi ahli tasawuf pun. Pasal pangkat sahabat itu lebih besar dari segala-galanya. Jadi bila sahabat tak ada tu barulah orang nak tasawuf, orang nak pakai, orang yang mutakallim. Zaman Nabi itu jadi sahabat tu
Dan sahabat tu lebih ada Tan Sri Ila ni lah. Hebat sekali. Syarafus sahabah lah. Nak give dekat semua yang raja-raja tu. Assalamualaikum. Salam. Syekh. Macam mana Syekh? Dengan Ustaz Kamil. Anda bila dengar terjemahan kita dan tulisan Ibn Khaldun ni, sebenarnya seluruhan chapter ataupun yang kita bincang ni agak menarik bagaimana Ibn Khaldun nak menulis perkara terutama berkaitan dengan amalan-amalan dan masyarakat dia tu. Begitu, sebab tu dimulai dengan apa? Allah lebih mudahan Allah beri kita beri kita bimbingan dan Allah menunjuk kita jalan benar. Maknanya dia nak cuba membedakan amalan dan tradisi yang telah wujud dalam masyarakat yang masa dia hidup dan apa yang sebenarnya dikenaki oleh Islam. Jadi sebab tu Ana tertarik betapa dia nak ambil jalan untuk pertamanya menyatakan hakikat benda tu wujud dan macam ada benda tu dibenarkan ataupun benda yang tak dibenarkan agama. Itu yang Ana tertarik dan sebab tu akhirnya dia kena kembali balik pada zaman Rasul. Karena setengah amalan-amalan dalam masyarakat ketika dia wujud itu bukan asal pada amalan Rasul dan juga amalan sahabat-sahabat. Ana tertarik bila ada satu perbincangan bahawa Ibn Khaldun hidup dalam zaman selepas wabak juga. Gitu Ya. Karena keluarga dia juga terkesan pada wabak. Jadi ada perbincangan bahawa amalan-amalan yang pergi kepada kuasa-kuasa ghaib ni memang wujud banyak. Macam anti vaksin lah. Ya. Jadi amalan zaman wabak yang ramai yang mati zaman tu yang Ibn Sina semua keluar dengan amalan saintifik sebagai jawapan, tapi ada setengahnya pergi kepada amalan-amalan yang tak ada asas lah. Macam sekarang ni lah tu. Betul-betul lah. Pakar-pakar perubatan sendiri pun ada yang menasihatkan supaya buat macam ni, makan apa-apa lah. Okey, betul tu. Itu satu daripada makan yang ni, tapi yang ni lebih kepada amalan yang ghaib yang tak ada asas. Tapi oleh kerana dalam masyarakat tu juga wujudnya tarikat dan pelbagaian, termasuk juga katanya dalam perbincangan tu perbicaraan mengenai Al-Mahdi, semua tu juga dibincang kerana dunia nak akhir lah. Macam kita duk bincang COVID sekarang, zaman makin tak menentu semua, jadi apa akan jadi kan, jadi akhir zaman. Jadi perbincangan tu berlaku juga pada zaman ketika Ibn Khaldun hidup, sebab dia keluarga pun meninggal kerana wabak. Oh gitu. Kalau ikut sejarah dia. Yalah. Jadi Ana tertarik sebab dia coverage dia semua amalan-amalan dalam masyarakat dia. Setengah tu mungkin dia hadapi sendiri, setengah tu dia hanya mencatat daripada tulisan orang lain. Ya. Tapi dia pun katanya ada juga ikut tarikat. Dia sendiri tu. Dalam Ana tak dapat confirm lah. Tapi jadi sebab tu tulisan ni, bab ni, tapi akhirnya dia cuba nak kembali bahawa apa yang diamalan para sahabat dan dan Rasul lah. Jadi bab-bab benda ni memang tak dibicara sangat macam kata Ustaz Kamil tadi. Zaman Rasul, mistik ni semua dah diketepikan. Pudar. Betul. Maknanya pada zaman jahiliah itu orang suka kepada mistik macam ni lah, sebab dia tidak ada satu panduan yang berdepan dengan dia. Mana bila zaman Nabi, dia pengaruh dia tu menjadi pudar. Kemudian bila sudah berlaku gap antara mereka dengan Nabi, dia balik-balik. Balik-balik. Sebab tu Ana rasa dia kena mula chapter ni dengan bicara soal nubuwah. Iyalah. Dan juga wali-wali. Ini lebih mendekati dengan kehendak Islam, tapi ada juga amalan yang macam-macam masyarakat. Itu memang mungkin dicor, tapi banyak paragraf tadi. Amalan sufi bukan ke arah nak
dapat ni mistik ni, tapi itu hanya kebetulan dapat, bukan itu yang menjadi royah ataupun maksud tujuan dalam amalan-amalan zikir dan juga puasa semua tu, bukan nak cari-cari benda yang macam ni. Allahu a'lam. Betul. Saya nak jelas. Sila. Ahli sufi yang sebenar ni, di bidang kerohanian ni, ini pandangan Qardawi lah. Ya. Dia kata seperti orang naik gunung Everest. Memang ada orang sampai ke gunung Everest. Dan dia sampai tu dia dapat menikmatilah apa yang orang lain tak dapat nikmati. Tapi ramai juga yang tergelonsor jatuh. Gelonsor? Yang yang ramai. Yang gelonsor jatuh. Mati pun. Macam juga dia kata orang menyelam mencari batu permata. Memang kalau dapat permata dalam laut tu, seronok. Tak ada cerita lah. Tapi ramai juga yang mati. Mati lemah. Nah, begitu gambaran dia lah. Tapi bagi diri dia lah, dia kata, aku tak naik gunung Everest, aku tak pergi menyelam. Cari permata. Aku suka menanam, suka berkebun, suka apa itulah. Mana kita-kita yang tak naik gunung Everest, tak menyelam ni, tak boleh marah orang gunung Everest, tak boleh marah orang menyelam tu. Cuma kita kata kita lebih suka main anak cucu di rumah gitulah. Maknanya orang dakwah tak boleh marah orang politik ni. Tak boleh, dia masing-masing ada. Dia punya. Dia orang politik ni dia sudah berusaha naik gunung Everest ataupun mencari permata dalam tiba-tibanya dia memperjudikan hidup dia, mati dengan hidup mati itulah. Pasal kes terbaru di Johor ni. Pula. Menteri Besar Johor kata beza seorang mati. Bila mati tu beza seorang. Bila seorang tu baru kena COVID, tak boleh nak buat keputusan bil di Dewan Undangan Negeri. Speaker buat keputusan akhirnya. Karena kata politik sekarang lah, dia kata di atas permukaan nampak molek. Tapi di bawah ni terlalu gawat. Jadi kita tak nampak lah, kita tidak ada politik. Yalah, cerita politik lagu tu lah. Betul. Sebab tu setengah orang tu dia buat putus dia tu tak, dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minasyasah. Setengah orang itulah. Okey. Jadi wa min haula'i sama wa min haula'il muridin minal mutasawwifah qaumun bahalil ma'tuhuna ashbahu bil majanin minal uqala. Tak apalah kita berhibur dengan kata-kata Ibn Khaldun ni lah. Dia kata setengah daripada murid-murid tasawuf ni orangnya bahlul, bodoh, serupa dengan orang gila, serupa dengan orang cerdik yang gila. Bahasa dia ada. Faqad sahhat lahum maqamatul wilayati wa ahwalus siddiqin wa alima dhalika min ahwalihim man yufhamu anhum min ahli dhawqi ma'annahum ghairu mukallafina. Dia kata dia memahami kedudukan puak-puak yang tinggi-tinggi, as-siddiqin, apa semua sekali itu. Orang itu ada zauk-zauk yang tinggi. Tetapi dia ni tidaklah diwajibkan, taklifkan untuk jadi macam tu. Wa yaqa'u lahum min al-akhbari an mughayyibati ajaib li'annahum la yataqayyaduna bi syai'in fayatluquna kalamuhum fi dhalika. Inilah gelagak dia lah, mana cakap. Wa ya'tuna minhu bil ajaib. Wa rubbama yang yunkirul fuqaha annahum ala syai'in min al maqamat. Kadang-kadang puak-puak fuqaha ni, kerana puak fuqaha ni sebenarnya boleh kau kita kata puak fuqaha ni puak sekular? Boleh tak? Tak mesti sekular. Ya ke? Tak mesti sekular. Cuma dia tengok dari segi zahir. Al-amal bil-zawahir. Datuk, ana dalam terjemahan Inggeris ni agak lebih jelas. Line yang pertama Datuk tadi ialah apa tu? Ulang balik.
Dia kata lain pertama ni, orang-orang anak murid mutasawwif ni ialah orang yang bahlul, bodoh dan sama dengan orang-orang gila. Sama dengan orang-orang cerdik yang gila. Jadi Datuk, yang perkataan tu, istilah tu diterjemah sebagai apa Ustaz? Datuk? Mana? Di sini? Apa? Iyalah, itu yang saya terjemah tu, terjemah bahasa lah. Terjemahannya apa dia lagi sekali lagi tu? Sebab dia kata mereka itu para murid mutasawwifin tu, para murid yang mutasawwif yang Ustaz Kamil tadi dia dah bezakan antara sufi dengan mutasawwif juga. Dia kata orang yang bahlul. Jadi kena tanya tu sebab dalam bahasa Inggeris dia tak guna orang sufi ke tasawuf, dia guna kata mysticism. Ialah mutasawwif lah tu. Tapi orang yang suka benda-benda yang mistik, yang bukan. Jadi sebab tu dia kata ini bahlul ke bodoh. Sebab dia nak kata yang jadi wali dan juga orang yang tahap wali yang tinggi tu bukan begitu. Ya betul. Satu lagi bahasa Arab dah. Ya. Kita kena beza. Satu mutasawwifah, falasifah. Itu macam yang flat-flat lah. Dia tak ada yang jong, yang nak lapar, yang buat amalan ikut orang tasawuf ni lah. Gerik apa? Yang kedua mutasawwifah qulub, tasawuf hati, tasawuf amalan, tasawuf akhlak. Sebenarnya ahli tasawuf ni, kalau kita belajar tasawuf, dia banyak jenis. Jadi kita orang awam ni kita pergi pukul rata je, tu tak betul. Jadi kita pergi borong. Jadi anda ni bacaan daripada tulisan bahasa Inggeris ni. Ibn Khaldun membedakan orang yang tengok mistik. Mistik ni istilah Melayu Pak. Yang suka benda-benda yang supernatural, yang bukan supernatural. Berbeza dengan orang yang amalan sufi yang jadi wali-wali itu, dia bukan mencari benda tu. Tapi benda tu pun dapat secara kebetulan, tapi bukan itu mencarinya. Jadi dia membedakan. Jadi dia kata yang nak mencari benda-benda gaib dan benda-benda supernatural ni, dia kata bodoh. Memang pun dia guna sini al-mutasawwifah ni lah. Jadi kalau mungkin terjemahan saya tu, murid-murid tasawuf yang gulung habis tu. Anda tarik sebab apa dalam perbincangan yang anda dengar bahasa Inggeris tu, tapi orang Arab juga yang bahasa Arab, dia kata terjemahan dalam bahasa Inggeris ni dia boleh guna sainthood. Dia kata bukan saint tapi wali. Jadi yang positif. Sama juga bila kita bicara tadi, kita kena bedakan bahawa dalam Islam ada amalan-amalan para wali dan para orang yang boleh sampai khasyaf, tetapi yang yang selari dengan Islam ataupun dibenarkan oleh syarak, tapi berbedanya dengan amalan yang nak Ibn Khaldun masukkan, yang Ibn Khaldun kata bodoh, tolol, semua itu bukanlah kata yang Islamik tu. Yang selari dengan syarak. Wallahu okey, betul tu. Cumanya dia timbul sini macam itulah, mana kita ambil tangkap satulah mana perbezaan antara al-mutasawwif dengan sufi itulah. Mungkin saya tadi bila saya translate dengan ahli-ahli tasawuf tu mungkin di situ dia keliru sikit. Wa rubbama yankirul fuqaha annahum ala syai'in minal maqamat lima yarawna min suqutit taklif anhum wal wilayatu la tahsul illa bil ibadati wa huwa ghalat. Dia ni dikritik para fuqaha pula. Dia kata para fuqaha yang menafikan bahawa mereka mutasawwifi ni ada mempunyai kedudukan. Kerana dia kata lima yarawna min suqutit taklif. Mereka ini orang yang tidak mempunyai kewajipan dan wal wilayatu la tahsul illa bil ibadati wa huwa ghalatun, dan kewalian itu tidak boleh dihasilkan kecuali melalui ibadat,
wa huwa ghalatun. Itu adalah satu kesalahan. Fa inna fadlallah yu'ti man yasha, karena Tuhan boleh bagi apa saja kepada orang itu apa yang dia nak. Wala yatawaqqaf husulul wilayati 'ala al-ibadah wala ghairiha. Dan al-wilayah itu macamnya Wali. Kewalian lah. Kewalian itu tidak semata-mata bergantung kepada ibadah semata-mata. Okey. Sama saya rasa di sini teknikal lah. Orang awam cakap beza dengan pakar cakap. Kalau daripada pakar pun istilah-istilah dia tu projek, harga, muktamad. Orang awam tak tahu, orang awam ni tahu sah tak sah. Demikian juga daripada kerohanian, tasawuf dan sebagainya. Ya. Sebab tu ya kita selalu duk tuduh suku tu taklif. Jadi kata oleh ahli tasawuf tu, ahli tasawuf mana? Itu ahli tasawuf yang bengong tak dia lah. Ahli tasawuf macam Kushairi atau yang kita kata ahli tasawuf yang betul-betul Al-Junaid, macam-macam ni. Mereka tu kata kalau mu tengok dia mengaku dia boleh terbaik ke, dia boleh menyelak ke, dia boleh jalan tahi ke, jangan pakai. Kamu kena tengok dia ikut sunnah ke kitab sunnah. Kalau dia ikut kitab sunnah, betul. Kalau dia tak ikut sunnah, walaupun dia mengaku boleh terbaik, boleh mengaku menyelak dalam jalan tahi dan sebagainya, malu bengong tak dia. Jadi di situ maknanya terjemahan Melayu ni tak cukup lah. Jadi kita bukan satu umum terjemah tak betul. Bahasa Melayu tidak mencukupi untuk membezakan sufi, mutasawwif, atau faili tasawuf. Macam membezakan antara fakih, fuqaha, usuli, fakih dan sebagainya. Jadi benda-benda ni barangkali kita kena peringat masyarakat kita lah. Memberi teknik yang betul kepada terjemahan dan juga menjaga kepakaran bidang tu. Ana tertarik sebab ana teringat mungkin Ustaz kami atau Datuk boleh apa nama sahkan. Ana teringat dulu satu masa dulu ada kita membicarakan bagaimana orang tasawuf yang sampai ke tahap boleh mengatakan dalam diri saya ni ialah Allah. Tapi bila dia masuk ke orang fiqh ataupun fuqaha atau orang yang ni dia kena tegur lah. Nah, orang awam akan keliru. Nah, halat dengan apa tu lah? Dia kan? Halat dengan apa ni? Seorang lagi tu. Wardi ada, Ibn Farid ada. Betul. Yang ni yang tulis kitab tebal-tebal tu. Ibn Arabi. Ibn Arabi. Dia gini sikit lah saya nak jelaskan lah. Tasawuf ni dia melalui beberapa peringkat. Zaman Nabi, zaman sahabat tu dia murni. Lepas tu abad kedua, abad ketiga tu dia masuk istilah falsafah. Masuk keempat, kelima, keenam tu dia masuk Kristian ajaran pada Yahudi punya ajaran pada Buddha punya ajaran ada Hindu. Kalau dia keluar lah panak tu. Panak tu pengenirwana dalam Hindu. Jadi sebab tu mari Ibn Taymiyah tu nak murnikan. Nak murnikan balik. Maka orang kata dia pula kafir lah, mulhid lah, fasik lah. Jadi benda tu makna kena orang kena bicara tasawuf ni kena bicara dia punya sejarah perkembangan abad ke abad daripada abad pertama sampai abad ke-7 tu macam-macam golongan lahir. Jadi tasawuf mana yang kita nak, artinya kita kena lebih cermat. Jadi kena baca latar belakang tu lah. Tapi ialah dalam perbincangan kita hari ni lebih jelas lah sikit daripada kita tak bincang tadi. Nampak tak? Maknanya perlu banyak perbezaan lah antara tu ni dan sebagainya. Sebab kita satu lagi lah. Untuk maklumat sajalah, bukan nak tunjuk dah. Itulah tujuan kita baca ni pun. Dia tasawuf daripada zaman Nabi sampai ke zaman Kushairi tu, dia tak ada tulisan. Dia semua pakai mulut dia tu banyak silap. Kushairi lah orang pertama sekali menulis, merekodkan ilmu tasawuf dari bentuk tulisan.
Lepas tu Qushairi lebih besar tu. Macam juga lepas tu Imam Ghazali apa tu lagi besar lah. Ya. Okey. Ada apa-apa lagi? Siapa dia nak bincang ni? Sebab hari ni kalau kita baca ni dia tak habis. Lebih baiklah kita bincang-bincang sikit daripada yang ni ada di peringkat bawah ni kita tak akan faham kecuali kita belajar buku-buku warisan bomo-bomo macam Abu Ma'syar Al-Falaki dan sebagainya, menggunakan rajah, menggunakan apa-apa semua sekali ni. Saya nak sebut satu lah. Tokoh-tokoh tasawuf ni dia selalu kontroversi. Macam Ibn Arabi tu. Ibn Arabi tu bagi orang tasawuf menyatakan dia tu Sayyidul Arifin. Bila top dengan putus hak makiyah. Ya. Habis kata Syekh Muhammad Ghazali, bukan Imam Ghazali, Syekh Muhammad Ghazali. Kata kalau baca putus hak makiyah tu, tak payah baca Kristian, tak payah baca Yahudi. Dia lebih menyesat lagi daripada ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Pasal apa dia kata macam tu Syekh Muhammad Ghazali? Sebab itulah Allah ni ubah lah apa semua sekali tu benda tu tak ada dalam ungkapan Nabi, tak ada ungkapan sahabat, tak ada. Banyak ungkapan yang mengelirukan. Jadi bagi orang yang tak faham agama, saya buat kesimpulan sekarang ni. Untuk mendengar peribahasa agama ustaz-ustaz lain ni, lebih dapat pahala dengan lagu Handstand. Lagu mana tu? Pasal dia sekarang ni, dia kata peribadi. Ulama tu begitu, ulama ni begini, ulama CJ begini, ulama PhD begini, ulama ngaji amil begini. Dia kata tu, kita kata apa ni, nak kata wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a amalan wa addadah. Jadi kalau kita dengar lagi ini lagu syurga, ni lagu Umi Kalsum tadi. Sedap suara tu masih di syurga. Jadi saya rasa saya dapat pahala dengar lagu Handstand, lagu Arab, lagu Melayu tak ada zut sangat. Daripada mendengar ustaz-ustaz duk balah mengatakan boleh kau gunakan lagu-lagu yang mempunyai nilai sastra yang tinggi untuk mengingati kebesaran Tuhan dan sebagainya, boleh tak? Lagu Omar Khayyam, lagu tu, lagu Iqbal ya apa ni, ya Umi Kalsum nyanyi tu. Kalau tengok dengar Hindustan tak faham tu boleh? Dia macam atas zuk masing-masing. Zuk lah. Kita mana melalui zuk lah. Macam orang tengok filem Hindustan tu dia boleh menangis ke main. Dia tak faham pun. Cuma dia kita tak dengar melodi, kita tengok irama, dia tak tengok ni kata tu. Ni kata tu yang mabuk-mabuk. Olah Indonesia Tapi kalau lagu filem Taj Mahal tu. Taj Mahal tu bagus. Raja rindu isteri dia. Macam lagu-lagu Melayu pun ada lah. Lagu-lagu Syurga di Wajahmu misalnya. Syurga di Wajah isteri dia. Tapi lagi lah. Masa lagu Iklim lah. Dia kata suci dan debu. Kalau kita perhatikan kita suci dan debu tu, kita kerohanian ia dibaluti dengan macam-macam ni. Tapi orang tak faham dia ingat macam Jamal Abdul menyanyi lagu engkau terawal, engkau terakhir. Tuju pada Tuhan. Lagu-lagu M. Nasir semua lagu ketuhanan, lagu tasawuf. Tapi kita tak faham. Kita tak gapo 70, 30 ekor burung dia sebut. Semua dia tak autak tentang wali-wali dan sebagainya. Cuma dia ada masalah sikit. Sikit pekah dia lah. Pekah dia bergaul. Tapi dia ada tasawuf dia. Ramli Sarik pun ada tasawuf dia. M. Nasir ada tasawuf dia. Orang lain pun ada tasawuf dia. Tapi kita tak boleh faham lah. Kecuali kita kena kaji dia punya latar belakang dia tulis. Dia kata lagu dan sebagainya. Baru kita faham. Sebab tu lah dia kata 70, 30 tu lagu-lagu M. Nasir. Semua dia cerita-cerita wali-wali belakang tu.
okeylah, kita dalam mesyuarat baru ni, apa tu, Nur Shah. Nak nama tu ke? Budak Patah Dalam tu lah, suruh berita filem tu. Dia mencadangkan supaya kita lebih banyak menggunakan nilai seni dalam dakwah ni. Tengoklah. Kita cuba macam mana. Mendekati orang seni. Cumanya, nak cari orang seni mana yang boleh didekati dan dia tidak berbalut dengan apa yang dilihat oleh masyarakat sebagai dosa-dosa kering. Itu susah sikit lah. Nak lupa lah ni. Ha? Nak lupa. Oh. Nak lupa anak dia baru lahir nama Muhammad Bilal. Muhammad apa? Muhammad Bilal. Oh. Pakai tudung habis dah. Tutup habis dah. Apa dia? Dia lupa tu lah. Dia sendiri tu. Orang ke Bilal dia tu. Maksudnya, saya kata nak cari bagus-bagus. Okey. Okey. Jadi sekarang ni saya rasa macam ni lah. Sebab dalam pasal 3611 ni dia bubuh tajuk apa tu Syekh? Syekh Farid dalam apa tu terjemahan bahasa Inggeris. Pasal yang sesudah itu. Dia kebetulan dalam paragraf ni dia tak ada title, subtitle. Dah apa tu? Kemudian jauh selepas itu. Lepas itu dia ada apa ni jalan-jalan lain untuk dapat other ways of supernatural. Kemudian geomancy itu dengan menggunakan apa? Ya, itu panca indera lah. Nulis atas apa pasir. Pasir. Ya. Jadi fasal ini ialah sebagaimana yang Syekh kata tajuk tu lah. Jadi manusia, yang ini saya kata kalau kita nak faham ini kita baca kitab-kitab tib atau masyarakat falaki dan sebagainya. Tak apalah, saya minta izin daripada rakan-rakan kita yang hadiri majlis ini supaya kita kalau nak tahu mendalam sangat baca sendirilah sebab dia agak complicated dan masuk pada raja-raja Bomo lah apa-apa semua sekali. InsyaAllah minggu depan ni kita start satu perbincangan yang lain. Bab dua ni iaitu mengenai tamadun orang Badawi. Itu mungkin ada praktikal dalam dunia kita lah. Ada pun yang masalah-masalah yang kita dah bicara 3-4-5 minggu ni ialah benda-benda yang menjadi tajuk kepada ada juga ustaz-ustaz kita sekarang ni yang suka cakap tentang benda-benda tu lah. Ana jampuk sikit sebab ana perbincangan yang berlaku dalam satu muqaddimah launch iaitu satu siri ceramah yang ana sebut 3 orang daripada England tapi dia orang ni Arab lah. Dia membicarakan bagaimana muqaddimah Ibn Khaldun mengenai topik ilmu ghaib dan juga sihir semua ni. Tapi dalam perbincangan tu menarik seorang iaitu bangsa Negro tapi tak tahu mungkin negara Arab kan mungkin. Dia mengatakan agak menarik kerana era sekarang ni pun banyak trend balik kepada perkara-perkara jenis macam kita panggil di barat pun balik kepada penyembahan kepada benda dan malah digunakan nature. Kalau tak boleh jawab sains dia tak pegang kerana banyak sukar nak jawab dengan sains dia pergi kepada apa dia kata nature, mother nature. Jadi sebenarnya tu pagan lah. Kepada Tuhan. Jadi percaya kepada ialah roh balik alam kan. Zaman tu ada pantai, ada laut ni, ada penunggu semua tu lah. Jadi dia kata benda ni pun sedang berlaku dalam era zaman masa kini. Menarik dalam perbincangan mereka kata ke situ. Sebab tu saya cadangkan supaya kita translate bahagian ini dan kemudian kita tapi biar betul-betul dalam bahasa orang boleh faham lah. Satu lagi yang anda menarik Datuk dengan betapa Ibn Khaldun boleh cover ataupun coverage dia
Yang dia bicara tu agak mencakupi lah. Iyalah, betul. Pelbagaian punya cara untuk sihir dan juga ilmu gaib ni termasuk guna ada yang guna sampai ke guna apa pasir yang kita belum baca lagi. Menggunakan binatang. Jadi dia agak kajian dia menyeluruh juga tu. Betul. Dia dalam sastra Arab klasik zaman jahiliyah, dia macam dalam Quran tu la tiarata wala hawa. Itu benar dia menggambar kepada benda tu lah. Dia bernujum dengan menggunakan batu, pasir dan sebagainya. Maknanya kalau kita nak baca ni, maknanya satu muka surat tu satu hari lah, tak? Ana rasa dalam perbincangan anti-vax dengan vaksin ni pun agak menarik. Tak-olah mendekati macam tu lah. Walaupun kita bicara soal alternatif kepada vaksin. Tapi kita juga bicarakan bahawa yang menyembuh tu apa dia? Yalah, betul. Jadi kita agak mendekati jugalah. Betul. Cumanya sampai sekarang ni tidak ada, saya tak jumpa lagi lah satu penulisan yang dianggap sebagai ilmiah oleh orang sekarang ini yang serius. Baguslah juga pokok anti ni dengan saya yang mula-mula tu kepada Dr. Mus, Profesor Mus ni. Saya yang bagi ruang kita ni untuk dia ceritakan dia tak suka pada vaksin sehingga kerajaan cari dia macam mana dia ceritanya. Masa tu kita duk selalu mesyuarat perancangan nak tubuhkan apa tu hospital daerah negeri-negeri di bawah majlis agama. Jadi kata marilah bagi di apa semua sekali. Cuma lepas tu saya follow dia punya pandangan macam banyak menggunakan hujah-hujah yang sepatut kalau dia boleh pergi secara akademik dalam pendekatan yang sebagaimana yang diceritakan sebagai kerohanian sikit, okeylah. Ini duk cerita makan habbatus sauda, duk cerita benda. Jadi pergilah lebih jauh sikit, lebih baik. Saya rasa macam masa awal tu bila banyak kita duk quote ataupun duk ambil contoh Ibn Sina, itu pun agak menarik. Kita boleh gambarkan Ibn Sina nak bagi tahu pada zaman dia, jawapannya jangan keluar daripada kawasan ada wabak. Dan juga untuk hanya berjauhkan diri. Jadi Ibn Sina yang propose mencadangkan physical distance, yang dekat. Tapi dia menggunakan saintifik. Dalam mungkin masyarakat yang belum lagi memahami sepenuh saintifik. Itulah bagusnya. Maknanya saya nak balik kepada apa yang saya kata dulu masa saya tak puas hati duduk di ISTAC tu. Bagi saya adalah menjadi tanggungjawab. Pokman dengarlah Pokman. Menjadi tanggungjawab researchers di ISTAC itu bukan sekadar baca Ibn Khaldun, baca Al-Ghazali, baca Ibn Sina, tetapi membumikan ilmu mereka itu yang begitu tinggi pada waktu itu supaya dia maknanya realistik seperti sekarang ini berasaskan kita lanjutkan kajian itu. Jadi kita kalau sekadar baca macam sini kita baca Ibn Khaldun. Ada benda-benda pemikiran Ibn Khaldun yang perlu direlatekan dengan realiti kita sekarang. Jadi bila kita nak relate realiti sekarang itulah tugas yang paling. Jadi kalau saya dalam bidang faith, saya rasa adalah tidak betul bagi kita duk baca dalam kitab fiqh tu bahawa air yang boleh dibuat wuduk tu ada 7. Tetapi kita guna konsep 7 air itu supaya dia lebih rasional dalam dunia sekarang ini. Jadi bukan kita keluar daripada dia punya konsep itu. Kita menggunakan konsep yang sama untuk realisasikan dalam dunia hidup kita pada hari ini. Itu. Yang ini hanya mungkin kalau kita ada masa dah. Ini bila kita baca Ibn Khaldun ya. Tapi buku ni tebal sangat. Jadi kalau kita nak apa tu? Saya cadar boleh tak? Cadar.
Cadar Syekh Farid. Dia buat satu scene. Dia tulis semula lah bab satu dekat satu bab lah. Satu bab dua. Buat satu bab dulu. Buah. Esok bila dia ditebal tu kita tanya satu lah. Yang ni Ibn Khaldun ni? Dengan bahasa kau dengan apa ke. Kita pakat lah dengan awal syariah ke apa. Kita buat satu bab dulu. Apa nak pakat awal syariahnya? Dia ada bahasa tu, dia banyak. Dewan bahasa? Dewan bahasa miskin. Kerkit lagi. Saya penerbit lain. Wadah boleh buat ni. Boleh lah, boleh. Buat satu bab lah. Bab kita ni habis dah katakan dah sebab satu ni. Bab mana bab pertama tu? Bab pertama tu buat satu dulu. Kita test. Kalau bab pertama tu buat apa lagi? Dia cakap tentang badui lah, hadari. Tumpulah kepada soal ni. Soal kerohanian ni. Saya rasa kita bab itu dah ada. Bab satu ni. Kita demikian dah. Buat 19. Kiri ni. Itu serah pada dia lah. Syekh. Bolehlah buat ramah tu. Ahli-ahli teknikal ada, orang profesional ada dalam wadah tu. Dalam wadah? Siapa dia? Ramai di wilayah Australia tu semua. Dia siapa? Banyak orang tu tak kenal. Jangan. Sama. Lah ni wadah duduk terbitkan buku Profesor Kamal. Alah. Kamal baru ni makna manuti. Kita minta tupu satu grup kepada benar-benar ilmiah macam ni. Ana rasa bila kita pindah ke tajuk yang lebih ni, mungkin Ana pun hajat untuk itu Ana tanya Dr. Basri. Boleh kita buka sikit tajuk yang boleh kita tajuk baru dengan kita tambah ahli yang mendengar. Tapi kita boleh, Ana pun boleh select, panggil sahabat-sahabat tertentu supaya kita perbincangan lebih lebih kaya kan lah. InsyaAllah boleh. Ya. Tapi kita ikut dengan yang kita buat, kaedah kita ni dah agak baik. Kerana kita boleh tambah. Tapi Ana kebetulan bincang ni, Ana tertarik bagaimana, sebab mukadimah ni dibaca oleh orang Barat. Yang menarik, lepas Ibn Khaldun menulis, katanya orang Arab overlook ataupun tak lihat sangat pada mukadimah. Kemudian kononnya ini boleh disahkan, Osmaniyah ataupun orang Turki yang banyak terjemah dan ambil nasihat-nasihat Ibn Khaldun. Kemudian Eropah. Jadi termasuklah yang Ustaz kami sebut Ronald Reagan dan juga Mark Zuckerberg. Yang menarik, tapi bila kita tengok tulisan Ibn Khaldun, banyak kupasan-kupasan Quran dan Sunnah. Ada juga Islamik yang punya kandungan Islam tu banyak juga. Entah macam mana dia orang baca. Tapi masih menarik pada dunia barat untuk nak baca. Ya, betul. Itu yang buka sikit perbincangan kita. Jadi Ibn Khaldun, cara dia punya treatment ataupun cara dia mengupas bahan yang ada agama tu, tapi masih boleh maintain orang untuk, sebab dia pun sebenarnya pendekatan dia tu juga ada empirical, ada juga dia persoalkan juga logikanya. Jadi menyebabkan sebenarnya dia ambil daripada Greek juga, Aristotle punya pendekatan yang mana empirical. Jadi itu juga menarik pada orang yang bukan Islam, bahawasanya ada tradisi scholar, tradisi tertib dalam akademik juga lah, tidak begitu lah. Jadi dalam kupas sejarah pun menyebabkan terwujudnya sains baru ataupun new sciences. Itu sumbangan besar Ibn Khaldun ni. Wallah. Ya, betul lah, betul. Assalamualaikum. Salam. Umut.
Ustaz, yang cadangan Ustaz Kamil tadi kan, saya tengok sebenarnya kita dah ada semua ni, sebab kita kan dalam YouTube kita ada 1 sampai ke Dr. Basri 19 ni kan. Maknanya kita ada dia punya mukadimah lah kiranya kan. 1 mukadimah maknanya dia menceritakan juga intro kan, introduction. Jadinya kalau yang kita tidak ada ialah documentation sekarang. Maknanya saya rasa dengan teknologi Dr. Basri pun tahu kan, dengan teknologi sekarang ni boleh je dictation punya tools kan, kita convert voice kepada documentation kan, sebab hari tu pun kita ada bincang tentang terms kan, terminologi yang agak macam hari ni lah bila kita bincang tentang apa tadi, mutasyawifin tadi kan. Jadi adakah mutasyawifin tu bermaksudnya orang pandai yang bodoh ataupun orang bodoh yang bodoh kan? Something like that lah kan. Jadinya mungkin sebab saya rasa kita dah ada yang bahasa dan pustaka kan, dia punya kita tak perlu start daripada scratch lah, daripada awal. Maknanya kita just go through and then mana-mana yang kita rasa boleh edit sedikit lah untuk kontekstualkan dengan kita punya ni lah bahasa Melayu. Dan segi contohnya Puan macam ni kan, kerja-kerja transliterasi kerja-kerja ni banyak kan, menulis mula ni lebih teruk daripada tulis original. Kita pengalaman saya pernah saya buat satu siri syarahan pengajian syariah di Akademi Islam. Budak-budak tu berjanjilah nak dia panggil apa tu, bukan transliterasi, dia panggil apa tu yang tulis balik apa tu daripada transkrip balik. Transkrip. Tak siap. Jadi dia orang buat tak siap. Jadi kadang-kadang bahasa cakap ni lah ya. bahasa tu lah yang kita tak siap. Jadi kalau dan yalah, saya rasakan dari segi misal katalah kita ni pun dah, misal Ustaz Kamil dengan Tok Mut dah kira resource kan, dah kira resource dah sebenarnya kita dah ada dah resource, tinggal lagi yalah sedikit sebanyak kena ada juga, sebab kalau kita nak buat benda ni kena orang kata apa, kena paid ourselves jugalah kan. Yalah. Kita akan ambil masa dan baru jadi. Ana jemput khusus pasal apa ana rasa apa yang Datuk Mut dengan apa yang Ustaz Kamil cadangan itu sebenarnya ada persamaan, iaitu ana rasa daripada apa yang kita bincang semula apa Ibn Khaldun dengan pencerahan semua tu, ana rasa mungkin macam Tok Mut cadang ambil chapter ni bukan sekadar hanya ataupun huraian ataupun terjemahan lebih tepat, malah lebih pada itu bagaimana aplikasinya dalam masyarakat kita. Jadi ana rasa sama juga macam Ustaz Kamil tadi. Ana rasa mungkin jalan yang anda faham ialah mungkin memilih topik atau chapter yang amat relevan sangat pada masyarakat kita semasa supaya kita boleh menengahkan kepada kumpulan yang boleh memberi makna dan boleh mengguna pakai. Jadi cuma Ustaz Kamil tadi cadang paragraf mengenai umrah semua tu. Tapi ana rasa Datuk Singh mencadangkan chapter ni kerana kebetulan perbincangan mengenai sufi dan semua ni ada relevan dengan masyarakat yang lain. Yalah. Dengan perkembangan semasa sekarang. Okey. Saya nak bagi apa? Yang tadi yang perenggan last tu kan. Kan ada Ibn Khaldun kata yang ayat perenggan last, fa inna fadlallah yu'ti man yasha. Maksud dia sifat wali tu yang maksudkan Ibn Khaldun tu Allah bagi kepada siapa saja, bukan dengan sebab banyakkan ibadat, berpuasa, tapi Allah bagi kepada siapa yang dia kendaki. Berkaitan dengan paragraf last tu yang masuk murid tu, maksud yang kata Ibn Khaldun kata bodoh yang bahlul mengikut orang yang gila yang berakal. Maknanya murid tu yang maksud orang yang belajar dengan syekh dah, kemudian syekh dia tu mungkin dah merepek ke apa kan.
Maksudnya sebab tu kalau kita tengok dia sebut yajibu 'alal murid an yata'addaba bisyekh fa in lam yakun lahu ustad la yaflah abadan. Man lam yakun lahu ustad fa imamuhu syaitan. Maksudnya tu yang maksudkan Ibn Khaldun, murid yang apa? Dia mengikut manhaj tarikat syekh dia, syekh berpuasa dan sebagainya. Itu kata-kata siapa? Oh, ini kata-kata Abul Qasim Al-Qushairi. Syariah. Itu yang maksud Ibn Khaldun kata yang kita orang apa? Bodoh. Bahlul tu. Al-murid tu. Murid yang belajar guru dia dan dia menganggap guru dia tu macam Nabi, maksum kan. Kadang-kadang buat amalan yang terkeluar daripada sunnah yang keluar dari syariat lah. Ya. Mungkin itu yang maksud dengan Ibn Khaldun yang kata. Betul lah. Terima kasih lah. Dia ta'liq macam tu lah. Kalau macam tadi, kita balik pada persoalan awal kita tadi. Kalau kita nak translate satu-satu bahagian, kita buat translation yang betul-betul tepat dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun. Dan kemudian kalau kita tidak berani lagi menambah, dalam penulisan agama dipanggil ta'liq. Maknanya kita memberi ulasan. Itu saya katakan proses mensemasakan pemikiran itu. Proses mensemasakan pemikiran itu dengan mengambil kira pencapaian ilmu semasa dan situasi semasa dalam keadaan sekarang. Jadi dengan itu kita telah memberi satu sumbangan yang besar kepada pemikiran Ibn Khaldun. Itu yang bagusnya. Macam kita kalau kita belajar undang-undang, kita belajar lagi kita baca buku-buku sastra lama macam apa tu. Jadi bukan kita nak ambil benda tu seada-adanya, kita nak jadikan sebagai batu loncatan kepada pembaharuan ilmu. Macam mana baca buku-buku Inggeris yang agak baik. Ya. Bila kita tengok terjemahan literal, terjemahan cara ayat dengan ayat, kadang-kadang lari dari segi maksud penulis. Ya, betul. Jadi anak rasa kadang-kadang mungkin kita biar maintain dia punya terjemahan sedekat mungkin istilah ke istilah seperti dalam bahasa kita. Kemudian macam kata Datuk, kita kena bawa perbincangan apa mungkin maksud penulis satu, kemudian maksud dia dari segi aplikasi masa kita. Betul. Bermakna lah, nilai lah dalam bacaan dia. Wallahualam. InsyaAllah. Kalau macam ni, tak tahulah kalau kita jadikan cadangan ni sebagai lebih serius sikit. Tak tahulah kalau macam mana Ustaz Mel nak bincang dengan Wadah ke? Syekh Farid tu lebih dekat lagi tu. Ya. Syekh Farid. Kalau sekiranya ada orang yang sanggup lah. Wadah tu ada duit. Saya masuk juga dalam perbualan tentang Wadah memberi sokongan kepada Prof. Kamal Hassan untuk menerbitkan buku-buku dia semua sekali itu. Tapi kalau projek ini sebagai sebahagian daripada tu, jadi kalau nak cakap dengan Pokman kita pun di Istad tu macam tak ada modal juga, miskin juga, tak ada duit. Masalah lah ni pitis. Kalau ada pitis, kita bolehlah hire orang yang kita rasa okey. Boleh. Datuk Mia ni dengan Triple IT macam Datuk? Saya dah tak ada hubungan. Orang-orang lama dah lari apa semua, tak jumpa dah lah. Tak ada. Datuk dengan Datuk Jamil macam mana? Jamil okey lagi. Cuma adakah dia serius ataupun tidak, itu ialah. Jadi kalau ada projek yang kalau buat apa tu boleh, saya boleh bagi tahu ke dia. Ana baru jumpa dia tadi dengan Zojah Ana. Ana terfikir, saya Ana pun dekat Triple IT tanya ada tak tulisan Ibn Khaldun. Sebab tapi Ana kalau kita ke arah apa yang kita bincang, bukan saja terjemahan, yang lebih penting
bagaimana nak guna pakai. Ya, betul. Betul. Jadi dia Triple IT ni juga minat sekarang ni ialah jadi modul aplikasi. Kalau jadikan projek dalam bentuk kita memilih, kalau tak seluruh buku mukadimah, chapter-chapter yang kita rasa amat relevan masa kini, kita boleh jadikan juga terjemahan ringkas, betul diadakan package dengan aplikasi. Jadi kita boleh runkan workshop, boleh juga bawa ke tengah kepada golongan targeted group lah. Ana rasa pandangan Ibn Khaldun ni sesuai sangat juga kalau kita pilih kepada kita panggil target group lah. Sebab dia punya tulisan ni ana rasa terlalu penting untuk kita tak ada ni lah. Macam kita tengok di Indonesia, di Turki, dia orang pun dah agak ke depan dalam menggunakan Ibn Khaldun punya bahan-bahan ni. Wallahualam tak tahu. Ana pun ikut dengan Datuk, dengan Ustaz Kamil. Apa tu? Tak dengar. Bawa Profesor Fauzan, UIA. Ya lah. Anwar Ibrahim. Kalau kata Triple IT, Fauzan dengan dapat Datuk Jamil. Tapi banyak yang buat terjemah seorang lagi ialah Aslam tu, Prof Aslam. Jadi kalau dia orang memang duk tengok dari segi aplikasi. Anda rasa Ibn Khaldun ni malah pada anda konsep umran tu, konsep umran dan bagaimana prinsip untuk kita panggil, anda rasa aplikasi dia banyak tu. Bagaimana naik dan pertahankan satu tamadun dan bagaimana kita nak menghidupkan balik tamadun. Boleh dibicara mengenai bagaimana kita nak pertahankan negara dan macam mana kita nak pertahankan tamadun dan juga nak angkat angkat konsep asabiyah dalam aplikasi. Semua tu anak rasa kita jangan hanya bincang bukunya, tapi bagaimana kena ada bengkel, bagaimana aplikasi dia. Dan bagaimana golongan korporat, bagaimana golongan pegawai kerajaan boleh guna idea Ibn Khaldun ni. Allah. Jadi kalau macam tu, saya bolehlah jadi penghubung di antara Istak, iaitu pemain bakar kita ada situ. Di antara Datuk Dia panggil Fauzan. Prof Fauzan sekarang ni Triple IT Asia. Fauzan pun kawan kita. Boleh. Kemudian Datuk tadi? Datuk Jamil pun kawan kita. Tak ada masalah lah. Saya nak tolong organize untuk mereka itu duduk sekali. Termasuklah juga Dewan Bahasa, tetapi tidak syekh kita tu lah. Tapi kita ambil ketua pengaruh Dewan Bahasa. Dia menjadikan dengan dalam fikiran kita sampai menjadi modul bengkel latihan. Jadi dia ambil satu chapter, apa makna dia, bagaimana aplikasinya dalam konteks masa kini, dan kita boleh jadikan offer pada target audience, jadikan bengkel. Jadi akhir bengkel tu bagaimana nak menggunakan idea ini dalam konteks masa kini. Wallahu a'lam. Boleh. Dia macam ni. Masa saya dengan Usman Muhammadi lah. Postmodernism tu kan. Kita mulakan dengan pembentangan kertas yang berasaskan kepada idea postmodernism lah. Kemudian bila ada bengkel tu, kita kumpul semua sekali, dijadikan seminar khusus untuk itu. Datuk, kalau sebagai makluman, Ibn Khaldun ni dalam Triple IT dalam masa COVID ni, dia ada siri yang disampaikan oleh Prof Zaid daripada UPM. Prof Zaid ni dia punya PhD dalam bidang, dia memang kaji Ibn Khaldun. Jadi dia ada siri yang dibuat oleh Triple IT yang Ana pun ikut dengan Prof Zahid. Ana kenal Prof Zahid ni masa dia di Manchester tu. Dia pergi belajar, kebetulan dia PhD dalam Ibn Khaldun.
Tapi Ana tengok perbincangannya lebih mengenai epistemologi, pemikiran Ibn Khaldun. Tapi Ana rasa pada Ana perbincangan kita ni ialah satu faham Ibn Khaldun, yang kedua aplikasi Ibn Khaldun dalam konteks masa kini. Ana rasa yang tu yang tak ada Ana dengar lah. Banyak kupasannya hanya sekitar epistemologi tulisan Ibn Khaldun. Berhenti kat situ lah. Itulah bahasa Bakar Hamzah. Dia kata ke Asri. Dia kata Asri hanya pergi Albert Hall tu. Dia bukan masuk dalam. Dia duduk pusing keluar. Jadi anda setuju lah. Kalau boleh ISTEC, Triple IT dan mungkin grup yang lain yang boleh dijadikan projek yang ada satu tim lah yang kepelbagaian. Saya rasa kita isu macam ni lah. Isu nak memperbaiki kesilapan kita dalam menerbitkan terjemahan Ibn Khaldun yang tidak sewajarnya bila kita baca. Jadi boleh kalau mungkin bajet tu, kalau itu mungkin dalam bahasa bolehlah, tapi janganlah dengan Awan Syrian, tapi dengan Datuk ketua pengarah sekarang ni. Boleh. Saya tolong. Saya ke Datuk Mut, Ustaz. Saya ada tengok dalam YouTube kan. Israel pun pakai tau dia untuk solidarity dia sendiri. Ya. Maknanya kita pun begitu juga. Maknanya biarlah kat dia kan, sebab dia nampak nilai dalam tulisan Ibn Khaldun. Jadi dia pakai. Betul. Itulah. Jadi itu yang saya mula tertarik dengan bab ni. Bab yang kita nak baca ni. Tapi sayangnya sampai kepada meluat dalam akhir-akhir ni. Sebab banyak sangat benda-benda tu. Sebab dalam masyarakat kita ada dua ekstremisme. Yang ekstremisme kepada kerohanian semata-mata. Sampai lahirlah ajaran salah. Dan ekstremisme yang pokok rasional dan sebagainya. Yang menolak langsung. Sebab pandangan Ibn Khaldun sini ada celah yang boleh diambil kira dalam kita menilai perbalahan ini. Saya setuju Datuk, kerana pada Ana cara pribadi nilai Ana pada Ibn Khaldun ni ialah adunan tu. Betul. Dia boleh adun ilmu Islam dalam konteks yang tu yang betul. Jadi kita lanjutkan sikit dia punya pencerakinan ni kata Halim Muhammadiyah. Pencerakinan ataupun pencerahan dia, kejayaan dia untuk mengadunkan dia tu, cerita orang kata dia tu ialah second Aristotle. Dia masih bawa kaedah Aristotle tapi nama bicara Islam. Jadi kalau baca Ibn Khaldun, kalau tak faham Islam, orang barat baca Ibn Khaldun pun kena baca Quran Sunnah sebab ada ayat Quran dalam mukadimah. Tapi dia orang tak rasa macam baca buku agama. Ya, betul. Tapi sebenarnya tajuk khusus tasawuf tu dalam bab akhir tu dia ada satu pasal pula. Dia panjang lebar. Satu bab tentang tasawuf, satu bab akhir tu. Nak akhir. Waktu dia lebih menunjuklah. Ya. Ayat tu kita buat memang cukup elok lah. Cantik sangat. Saya rasa kenapa mukadimah jadi minat pada dunia barat. Kerana dia meletak asas kepada sains. Sains ataupun social science ataupun sosiologi, ekonomi, semua tu. Sebab tu orang kata dia sebelum Adam Smith. Dia falsafah sejarah. Dan falsafah sejarah, semua tu dia kena tulis mengenai satu sains sebelum dia nak cerita mengenai ibrar. Dia nak tulis mengenai konteks. North Africa, tapi dia kebetulan rumah tu monumental kerana dia breakthrough dari segi dia tu urutan daripada Greek kemudian pada Islam. Itu dari segi sejarah tradisi ilmu lah. Okey, bagus. Nanti kita bincang dengan macam mana nak bagi tugas ni. Adakah nak selesai konteks semua ataupun
Buat round table discussion dulu. Mungkin buat round table dulu. Panggil pokok ni buat round table discussion. Datuk sebut tadi macam Osman Bakar, Dr. Fauzan, Jamil, dan apa sebelah apa nama sebelah Dewan Bahasa tu saya tak boleh. Tapi kalau yang belah tu mungkin Datuk boleh mula, anda pun boleh follow up lah. Sembang dengan anda pun akan pergi ke Triple IT juga. Baru apa, dengan Fauzan tu anda akan jumpa juga. Tapi dengan Datuk dengan apa Osman Bakar dah lama tak hubung, tak semuka, tapi jumpa je gitu lah. Online dia banyak online. Oh iyalah. Datuk boleh mula dulu boleh anak kita pun follow up just to remind lah. Okey. Saya pun kena hubung dengan telefon ya lah. Nak pergi kita kesian ke orang tua semua ni kan. Dia pun takut tengok kita lah. Tapi anak rasa Triple IT pun sedang dalam proses nak sediakan textbook. Dia apa nama Omar Kasole semua ni dari Triple IT dia punya parent company lebih suka macam mana nak terjemah. Dia tak suka sangat terlalu conceptual, dan sekarang ni dia lebih kepada betul. Bagaimana nak buat. Dia tak suka dah lagi sangat macam too much academic, terlalu tinggi. Betul. Sebab kita nak bantu negara-negara keliling Nusantara ni, bagaimana aplikasi dan bahasa dia panggil textbook daripada, dan buku manual kerja lah daripada manual ilmu saja. Wallah. Jadi kalau kita nak cari siapa dia nak jadi tuan rumah dalam kerja-kerja ni, kena tugas satu. Kalau kita nak form satu grup baru yang buat kerja ni mungkin berat. Sama ada macam mana kalau nak gabungkan bagi jadi satu body yang baru begitu. Tapi kalau jadi body baru pun dia kena ada koordinator juga. Razak dia buat kerja benda-benda ni. Dr. Razak. Boleh. Dia nak orang yang betul-betul melihat itu dengan secara yang tak boleh kata tengok jangan lupa, lepas tu kena peringat dulu. Ini saya ni cakap dengan orang wadah semua ni, kalau Razak ni kerja dengan saya kena peringatkan dulu. Kalau tak peringatkan dia tidak golek. Kalau kita suruh dia tu. Tapi tidak merendah-rendahkan dia, tapi kita kena cari seorang yang betul-betul boleh berdikari tanpa macam Pokman ni, tapi dia sibuk dengan kedudukan dia di apalah. Saya cadangkan kita, orang putih panggil kita sleep on the idea by next week. Sebelum masuk kelas kan, katalah 15 minutes ke, kita ni balik. Kita bincang balik how to the next step. Okey, bagus. Cantiklah. Hari ni sekat turun dah. InsyaAllah. Jadi minggu depan ni kita pergi lompat lah. Sorry lah. Bab 2. Bab 2 ni ialah tentang kalau di sini itu 121 lah. 121 ni pun saya pun tak tahu yang angka ni Ibn Khaldun ke ataupun orang lain.